Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi kuliah pengajian kita, iaitu kitab Hidayatus Sibyan yang lama dah tertangguh 4 bulan, 4 bulan lebih. Kitab pun tadi tak jumpa dah. Ada? ada. Baik. Tu bahaya berhenti lama lah. Baik. Jadi moga-mogalah sambungnya pengajian kita, syukur kepada Allah SWT kerana Allah izinkan kita kembali kepada yang disebut oleh Rasulullah sebagai Raudatul Jannah. Yang inilah taman-taman syurga. Sebenarnya risau juga bila sekatan dulu lama, kerana bila tak ada majlis ilmu ni, maka kita takut hati kita semakin jauh, kan? Kerana tidak ada teguran dan nasihat, ataupun kurang-kurang pun mencuci akan hati kita. Jadi alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesempatan dan peluang untuk kita kembali duduk di dalam taman-taman syurga Allah, iaitu majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga kalau Allah izinkan kita duduk di dalam taman-taman syurga di dunia, maka harap-harap Allah masukkan kita di dalam syurga yang sebenar nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, abang-abang, adik, rahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi kitab kita ni, masih lagi tengah syok-syok mukadimah PKP. Apa malam ni kita sambung iaitu pada sudut dan bahawasanya
makna Islam. Situ rasanya kalau berhenti situ, betul tak? Dan bahawasanya makna Islam. Berhenti situ kan? Ha? Ke habis dah kitab ni? Saya berhenti situ asal. Tak apalah, tak berhenti situ pun hantam sajalah. Jadi kita sambung ni pada sudut makna Islam. Qala al-muallif wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab ni, muka surat depan yang ada bismillah tu. 1 2 3 4 5 6 baris daripada bawah. Ada dalam kurungan Islam. Dan kata musannif pengarang kitab Syekh Husain, dia kata dan bahawasanya makna Islam pada syarak iaitu menjunjung akan barang yang didatang akan dia oleh Rasul daripada segala pekerjaan agama, iaitu seperti semayang dan puasa dan lainnya. Baik, kita nak lama dah jadi orang Islam ni, betul tak? Sejak daripada lahir lagi, wek keluar perut mak, ayah azan kan. Jadi kita Islam ni, ayah kita Islam, mak kita Islam, automatik keluar tu jadi Islam. Tetapi kadang-kadang walaupun dah bertahun kita Islam, tapi bila orang tanya apa tu Islam, kita pun nak terkial-kial, gak nak jawab. Sebab kita hanya jadi Islam pada sudut adat keturunan. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang untuk mencari apa makna Islam yang sebenar. Jadi bila orang yang tak faham makna Islam yang sebenar, itu yang menjadikan dia buat Islam ni lebih kurang aja. Sebab itulah bila saat Islam ditindas, Islam diinjak-injak, Islam dicaci maki, dia tak rasa apa-apa. Sebab dia rasa macam dia tak ada kena-mengena pun. Sebab dia tak faham. Tapi kalau orang ambil tanah dia, orang ambil harta dia, dia akan marah melenting. Sebab apa? Sebab dia faham tu dia punya. Tapi bila orang hina Islam, dia buat dia je. Sebab dia tak faham, seolah-olah Islam tu bukan dia punya. Jadi kita nak faham apa tu Islam pada malam ni, insya-Allah. Jadi kata Syekh Musannif pengarang kitab ni, dan bahawasanya makna Islam pada syarak. Okey, murad pada ayat ni, maksud murad ni bahasa pondok. Kalau orang mengaji kitab pondok, dia untuk tok guru dia suka kata murad ayat ini. Maksud murad tu maknanya makna ayat ini, makna yang dikehendaki oleh pengarang kitab. Maksud macam tu. Jadi di sini dia ada dua makna. Memang menjadi kebiasaan dalam pengajian ataupun disiplin ilmu agama Islam ni, disiplin ilmu kita mengaji ni, setiap satu-satu term perkataan tu boleh dipecah. Satu disebut makna dari sudut lughah, yang kedua makna dari sudut istilah. Beza tu. Makna dari sudut lughah artinya makna dari segi bahasa. Maksud bahasa tu diterjemah ikut kamus. Kalau bahasa Arabnya begini, bahasa Melayunya macam mana? Macam tu. Itu dipanggil makna dari segi lughah. Ada yang kedua, makna dari segi istilah. Makna dari segi istilah ni dia bukan ikut lughah, tetapi dia ikut syarak. Apa yang syarak kata pada tu. Contoh nak bagi kita nampak. Kalau contoh semayang, kita guna perkataan solah. Kan? Biasa ni kita sebut solat. Kita orang Melayu sebut solat. Solah ni solat perkataannya adalah perkataan Arab, iaitu dipanggil as-solah ataupun solah. Solah ni bila kita maknakan dia dari segi bahasa, solah itu dari segi bahasa. Makna rahmat pula apa dia? Kasih sayang. Jadi solat tu adalah salah satu lambang pada sudut kasih sayang Allah pada satu-satu hamba. Sebab tu ibadat amal yang lain Allah beri ke Nabi melalui perantaraan wahyu malaikat Jibril alaihissalam. Tapi bila Allah nak beri solat pada Nabi, Allah tak hantar pakai wahyu, Allah tak hantar guna malaikat Jibril. Tapi Allah jemput baginda Nabi Muhammad SAW naik ke langit, kerana Allah sendiri yang nak beri pada Nabi. Sebab tu solat tu besar. Sebab dia
Kan? Sebab itulah tanda seseorang tu dikasih oleh Allah, maka Allah gemarkan dia dengan solat. Seronok dia dengan semayang. Tak boleh semayang, berduka cita dia, sedih dia. Hari tu masjid tak boleh buka, tutup, tak boleh datang semayang jemaah, sedih dia, menangis di rumah. Kan? Ini menangis sebab KFC tak buka. Nah, nangis pasal dunia. Kita tak, biar kerana akhirat, kerana Allah. Itu makna solat dari segi bahasa. Makna solat segi syarak barulah disebut aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatara ita makhsusah. Apa dia? Makna solat dari segi syarak ialah beberapa perkataan yang disebut atau dibaca dan beberapa perbuatan yang dilakukan, dan dimulakan ia dengan takbir dan disudahi ia dengan salam dengan beberapa syarat yang tertentu. Itu makna solat dari segi syaraknya. Jadi begitu juga pada apa yang kita nak bincang, itu perkataan Islam tu sendiri. Jadi pada kitab ni kata Syekh, makna Islam pada syarak. Pada syarak tu maknanya pada istilah. Jadi sebelum kita pergi istilah, kita pergi lughah dulu. Islam dari segi bahasa tu makna apa? Islam ni asal perkataannya salama, sin lam mim, atau salima. Salama yang artinya selamat. Salam tu selamat. Lepas tu kita ucap salam, Assalamualaikum. Maknanya kita mengucapkan selamat ke atas keselamatan untuk dia. Selamat dia, selamat dunia dan selamat akhirat. Selamat dunia apa dia? Selamat dunia tidak terlucut akidah kita. Selamat akhirat, dimasukkan Allah ke dalam syurga dan diselamatkan Allah daripada diazab dalam neraka. Tu makna selamat. Kita bukan makna selamat tak kena COVID, bukan. Bukan tak kena corona selamat dah. Kalau tak kena corona tapi ikut ayah pin, selamat tak? Nak selamat. Tak kena penyakit sakit jantung, tak ada cair manis, tak ada apa, tak ada kencing apa, tak ada penyakit. Tapi tak selamat. Kaya raya hebat, duit banyak, gaji besar, rumah banglo, 4 tingkat rumah, siap ada kolam renang belakang rumah. Kan? Tanah luas ni berbidang-bidang tanah milik dia. Strawberry tak payah kata dah, memang milik dia dah. Hebat dah. Tetapi kafir atau Kristian atau Buddha dah selamat tak? Tak selamat. Kita nampak selamat dunia ni, selamat aku tak kena penyakit. Tak kena penyakit mungkin asbab lain. Mati tak semestinya sebab corona. Kalau kena langgar kita, mati tak? Tak kena langgar apa pun, duduk saja boleh mati. Jadi bukan tu yang selamat. Makna selamat ni akidah kita tak songsang masa hidup atas dunia ni. Biarlah macam mana orang jadi sesat pun kita tak sesat. Orang macam mana jadi kelang kabut akidah dia, kita tak. Kita steady dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu makna selamat. Sebab saya cerita gini, saya dengar sendiri kuliah yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di Rusila. Kata Tok Guru Haji Hadi, dia baca sepotong hadis yang maksudnya lah, yang mafhumnya. Dia kata nanti di padang mahsyar akan ada satu orang hamba. Ni berdasarkan hadis, dalam hadis tu cerita. Akan datang satu orang hamba, dia terlampau banyak. Bila dibuka buku catatan amal dia bahagian kiri ni, bahagian dosa, menjela-jela panjang dosa dia. Sampai tak tahu mana hujung, panjang sangat, dosa terlampau banyak. Bahagian amal tak ada pula tu, bahagian pahala tak ada. Kebaikan ada sikit sangat, tak ada. Jadi hamba ni mula berputus asa. Dia kata, ya Allah, apalah nasibku hari ni. Tak ada apalah yang nak boleh selamatkan aku dah. Dosa aku terlampau banyak, banyak sangat.
Tak apalah nak buat macam mana dah, dia kata. Berserah nak boleh buat macam mana. Nah, dah padang mahsyar dah, hari kiamat dah. Kemudian Allah tanya dia, ke dosa-dosa ni? Dia jujur. Dia kata, ya Allah, sungguh memang saya buat, saya ngaku. Lepas tu Allah tanya, tak ada amal kebaikan? Tak ada, ya Allah. Banyak main, lara. Tak ada, ya Allah. Wahai malaikat, cek dalam buku catatan amal dia, ada tak kalimah la ilaha illallah? Malaikat cek, ada. Nah, dia pernah zikir ke apa ke, ataupun yakin dalam hati dia bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah semata-mata. Jadi bila jumpa tu, tapi ketah tu kecil kata Allah, malaikat, ambil ketah yang tertulis kalimah la ilaha illallah ni, ketah tu kecil dosa tadi panjang-panjang. Allah kata, ambil ketah ni, pergi timbang di atas neraca timbangan, letak di bahagian amal. Hamba ni sekali lagi dia putus asa tak? Dia kata, ya Allah, apa nak buat sekadar ketah yang kecil ni, sedangkan dosa aku panjang lebar, ya Allah. Ni setakat ketah kecil ni dah boleh buat apa? Allah kata, tak, malaikat pergi timbang. Malaikat ambil, pergi timbang. Saat ditimbang, berat bahagian neraca amal, jadi ringan bahagian neraca dosa. Kerana kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kita pesan, tak apalah kita dosa jahat kita macam mana pun, tapi tolong jaga akidah kita. Jangan bagi terlucut daripada hati kita. Yang ni jaga-jaga sangat. Sebab tu hati-hati mulut ni bila bercakap. Kan? Mu nak sokong parti mana lantaklah, tapi jangan menghina hukum Allah. Bila hina hukum Allah, terkeluar sudah kamu daripada akidah Islam. Bila terkeluar akidah Islam, biar mu baik macam mana pun, kopiah atas kepala 4 lapis kopiah. Hebat macam mana sekalipun, tapi bila akidah sudah tercabut, kamu seangkatan dengan orang kafir duduk dalam neraka selama-lamanya. Jadi tolong jaganya ni. Waktu kita nak faham. Nah, sebab tu Islam tu maknanya selamat. Kenapa? Siapa yang ikut Islam, dia akan selamat. Selamat dunia dan selamat akhirat. Tak payah kata orang Islam yang duduk di bawah payung Islam selamat. Orang kafir yang duduk di bawah payung Islam pun confirm jaminan selamat. Sebab Islam tu makna selamat. Ni kita belum apa-apa, kan? Belum jadi apa-apa lagi. Yang cakap ni orang Islam lah tu, Melayu Islam. Dia kata kalaulah kita ikut pemerintahan Islam, susahlah kita. Itu tak boleh, ini tak boleh. Tak ada TV lah kita, rancangan tak ada lah, habislah hiburan. Cakap apa gini? Kalau yang cakap kafir tak apa, dia kafir, ni Islam dah, tiba-tiba dia tak nak cara Islam. Pelik sungguh manusia. Kita jangan jadi sampai macam tu. Jangan guna istilah janganlah Islamik sangat. Tak ada. Dalam masalah Islam, dia tak ada Islamik ke tak Islamik. Islam. Bila kita mengaku kita Islam, maka kita kena ikut Islam dari hujung rambut sampai hujung kaki. Udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam tu semua sekali. Bukan ambil mana yang kita suka, yang kita tak suka kita tolak. Tak boleh. Tu bukan Islam, tu panggil gila. Apa saya kata gila? Maghrib ni apalah, esok subuh try datang. Kita ikut SOP dah ni, ikut SOP dengan bawa sedadah, dengan tutup litup. Pusat ke atas ikut Islam, kai baju Melayu, kai kopiah. Pusat ke bawah ikut kafir, kai seluar pendek dengan apa nama selipar Jepun pakai. Datang tapi bawa sedadah, bawa litup muka, SOP ikut, tapi gitulah pakai. Orang kata benda, kata maghrib semalam tengok warah lagi, subuh ni gila dah ni. Orang panggil gila, apa gila? Sebab atas ikut Islam, bawah ikut kafir, gila lah. Jadi ni yang ikut Islam separuh-separuh ni orang gila. Cumanya tak boleh masuk Tanjung Rambutan lah, sebab dia bukan gila jaga jalan tu, bukan gila kat traffic light tu, tapi ni dipanggil
gila harta, gila pangkat, gila jawatan. Akibat kecintaannya terhadap dunia terlampau tinggi, akhirnya hukum hakam Islam pun dia langgar. Ada tak orang bisnes sampai tak kira kodai tanah orang dia ambil, dia buat tanam strawberry. Dia tak tahu hukum haram situ, ambil tanah orang ni. Dia orang tak kisah. Dia kata janji untung. Ni kata ni. Tapi pandai tanda tangan doa nak rezeki macam mana. Buat tak ikut hukum hakam dalam Islam, langgar habis hukum Islam. Tak boleh gitu. Jadi itulah makna Islam dari segi bahasanya, maknanya makna selamat. Jadi moga-moga kita yang duduk bersama dengan agama Islam ni, kita selamatlah, selamat dunia dan selamat akhirat. Kemudian dari segi syarak, kata Syekh, maknanya dari segi istilah, apa makna Islam dari segi hukum hakam agamanya. Kata Syekh, makna Islam pada syarak iaitu menjunjung akan barang yang didatang akan dia oleh Rasul. Kita baca habis dulu. Dia kata menjunjung akan barang yang didatang akan dia oleh Rasul, kerjaan agama, iaitu seperti semayang dan puasa dan lainnya. Yang saya suka dengan kitab ni, Syekh dia menggunakan perkataan menjunjung. Timbul persoalan, apa makna menjunjung? Buka kamus. Kenapa dia tak kata membawa dan sebagainya, tapi dia guna perkataan junjung? Kerana makna junjung ialah kita meletakkan suatu tu lebih tinggi daripada kepala, tu panggil junjung. Kalau kita angkat ini bukan junjung, ini angkat atau bawa, tapi bila letak atas kepala gini, tu baru panggil junjung. Jadi maknanya yang Syekh nak masukkan dalam kitab ni, bahawa meletak Islam tu lebih tinggi daripada kepalamu. Mana letak paling tinggi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu paling atas dan tak ada yang lebih atas daripada Islam. Tu maksud dia. Dan lagi makna Syekh lagi, bila disebut junjung dalam anggota badan kita ni, apakah yang paling sekali kita jaga? Tak lain mesti kepala. Sebab tu polis, undang-undang dalam trafik, dia suruh pakai helmet. Dia tak suruh pakai baju perisai. Dia tak suruh pakai boot besi, tak ada. Dia kata helmet pakai. Sebab apa? Sebab nak jaga kepala. Sebab benda lain kalau putus, insya-Allah kalau ada hayat hidup lagi. Putus tangan boleh hidup lagi, putus kaki boleh hidup lagi, putus paruh badan pun ada orang boleh hidup lagi. Tapi kalau putus kepala hidup tak? Ada dah, mana tak ada. Hidup lagi ustaz dia tu. Dia cuma tak ada kepala je. Tak ada kepala mampus lah, mati ya. Hidup apa lagi, tu zombie namanya. Habis. Sebab tu kepala sangat penting. Tiba-tiba kata Syekh, Islam itu kamu junjung dia. Bila junjung, maknanya kepala ni paling penting dah dalam diri kita. Tiba-tiba Islam lagi tinggi daripada kepala yang kita jaga sangat ni. Maknanya Islam lebih tinggi nilainya daripada nyawamu sendiri. Dia bila faham yang ni yang istilah sanggup mati untuk Islam. Sebab apa? Islam lebih tinggi daripada nyawa kita, daripada darah daging kita. Kerana ia agama. Ini himpunan Pahmayang Jumaat dululah, ni cerita dulu sebelum PKP. Buat himpunan Pahmayang Jumaat kerana tahankan Rasulullah. Sebab ada orang hina Nabi. Jadi kita himpun, bukan lama sangat, himpun sebagai tanda sokongan kita pada baginda Nabi. Kurang-kurang pun sebab tu kita dengar asatizah kita nak pesan apa, nak nasihat apa, duduk sekejap dah habis Assalamualaikum main Jumaat, lompat terus atas motor. Kita kata gimana? Minta maaf Ustaz, kerja. Maknanya kerja dia lebih penting daripada Rasulullah. So kalau di padang mahsyar nak minta syafaat Nabi, kalau Nabi jawab minta maaf saya ada kerja, macam bukan main nak syafaat Nabi, tapi nak tahan Nabi alasan
Dah macam lah kalau hari tu kita datang lewat ataupun ponteng kerja hari tu, takkan bos sampai nak berhentikan kerja. Paling tidak dia marah je. Kenapa lepas tengah hari, lepas Jumaat kamu tak datang office? Nak cakap minta maaf tuan. Saya pertahankan Nabi saya. Nabi saya lebih penting daripada bos sendiri. Awak gitu. Tak takut. Sebab apa? Sebab Nabi bukan di hati dia, tapi Nabi di tapak kaki dia. Dia buat Nabi ni lebih kurang je. Tapi bila dipandang YB, tu habis jadi rosak agama. Inilah kita sebab tak bersungguh dengan jalan Islam tu sendiri. Jadi kalau gitu betulkan balik. Buat bagi elok. Letaklah Islam ni paling atas. Tak apalah tak hantar anak sekolah agama. Tapi yang jadi masalah, kenapa kamu nampak sekolah akademik, sains, matematik lebih baik dan lebih elok daripada sekolah agama? Tu yang jadi salah. Tak hantar memang tak jadi wajib. Yang wajibnya kena belajar agama, tu wajib. Tapi tak nak hantar anak sekolah agama, tapi kalau dia belajar agak agama, tak apa. Bukan suruh pun. Tetapi hati tu. Kenapa nampak sekolah sains, MRSM, sekolah matematik lah hebat-hebat tu, sekolah orang putih tu, atau lebih betul, lebih elok daripada sekolah agama. Sedangkan agama kita apa? Tuan-tuan, ni saya cerita serius. Sama-sama malam ni. Andai kata bukan doa, andai saja. Andai kata mati, masuk dalam lubang kubur, malaikat muka nakir tanya, di agama kamu? Agak-agak kita boleh jawab Islam. Kalau kita letak Islam tu di belakang. Agak-agak kita boleh jawab Islam. Orang yang nak jawab Islam tu agama dia meletakkan Islam tu paling atas. Apa-apa Islam jadi kayu ukur dia. Nak buat apa pun, nak beli rumah, Islam dia letak. Macam mana Islam letak dulu? Rumah aku dekat tak dengan masjid, supaya senang aku nak pergi masjid. Tak, kita cari rumah yang dekat dengan pekan, sebab senang nak pekan. Sebab kita mentaliti hati otak kita ni dunia. Jadi lepas ni payah sebut dah Allahu Akbar, sebut ad-dunya akbar, sebab yang kita besarkan dalam hati dunia. Main syak lagi. Tu imam sebut betul dah Allahu Akbar sampai ke dia ad-dunya akbar. Makmum sebelah toleh. Lain macam takbir Syiah pun dia kata. Nampak? Ustaz suruh, bukan suruh, ni kita perli nak bagi biar kita, sebab tu kita semayang sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Akbar ni kalau kita mengaji ilmu alat, ilmu bahasa Arab. Akbar ni asal kataan kabir. Tapi akbar tafdil, maksudnya dia melampau, yang paling besar. Bila makna besar tu dari segi saiz dah, tapi makna besar tu dalam hati kita. Tak ada yang lebih aku pentingkan melainkan Allah. Tu maksud dia. Tu kita sebut Allahu Akbar. Sebab tu hikmah mengangkat tangan dalam semayang tu menandakan kita surrender. Tengok cerita gerak khas. Angkat penjenayah buat macam ni. Dia angkat tangan. Bukan dia buat pi segini dah. Angkat tangan buat apa? Dan saya kalah. Ngaku kalah. Saya tak ada senjata. Jangan tembak. Itulah salah satu hikmah dia. Kita angkat tangan, ya Allah, aku serah padamu ya Allah, kerana aku ni habuk apa pun tak ada. Engkau lah yang paling hebat, engkau lah paling besar. Letaklah begitu. Tu maksudnya junjung, yang seperti mana Syekh sebut dalam kitab ni. Dia kata menjunjung orang yang didatang akan dia oleh Rasul. Apa saja yang Rasul bawa, letak atas sekali. Apa saja Rasul bawa? Rasul bawa dari segi ibadatnya, ibadat atas sekali. Kerja-kerja dunia sampai masa waktu semayang tinggal saat. Letakkan ibadat tu junjung atas kepala kita, lebih utama dari yang lain. Kan? Yang pertama ibadat, yang kedua muamalat, berniaga cara Islam yang paling atas. Biar
rugi tak apa. Ada dua orang, orang kaya jugalah kan, orang ada syarikat. Nah, dia datang, tapi bagus dia kaya-kaya pun dengar kuliah. Kita baru naik kancil malah dengar kuliah dah. Nah, akhirnya hati dia tersentuh. Lain kali dia bincang dengan kawan dia, sama-sama orang korporat juga. Dia kata gini lah, kan, kita buka satu syarikat jual ni fishball ni lah. Sebabnya banyaknya yang buat ni daripada orang kafir. Jadi sian umat Islam nak makan ragu-ragu sah tak sah, halal tak halal. Jadi kita buat, kita orang Islam kita buat. Mula-mula dia buat bulan pertama rugi. Tak ada kata rugi tu. Berapa rugi? Sebab nak ambil barang bahagian mentah ni pun banyak supplier orang sana juga. Nak main harga dengan depa, kita terpaksa jual mahal. Depa boleh jual murah sebab depa semua orang dia dah. Kan? Jadi kita terpaksa jual mahal. Bila jual mahal, orang kita tak nak beli sebab murah lagi. Lah kali nak bagi ke orang kita beli barang itu, terpaksa turun harga. Turun harga, untung tak ada. Rugi. Bukan sikit-sikit, kat 6 bulan rugi. Dia buat tu 6 bulan rugi. Nah, tapi dia kata tak apalah, aku sanggup korban kerana Allah. Nah, aku sanggup korban. Alhamdulillah Allah buktikan bulan yang ke-7 baru ada untung sikit. Bulan ke-8 makin naik, makin naik. Bulan 9 lagi naik. Tu. Pengorbanan apa yang kita tu yang dikatakan dari segi muamalatnya, letak Islam di atas. Biar rugi. Biar rugi tak apa. Kerana biar kita rugi dunia tapi kita untung akhirat daripada untung dunia rugi akhirat. Ada. Yang ketiga, biarlah letak junjungan Islam tu dari sudut munakahatnya. Nikah kahwin biar letak Islam atas kali. Bukan ikut cara-cara barat. Ini banyak dah cara perkahwinan tu ikut cara barat. Dari segi pakaian, orang pakai kut bagai memang tutup aurat. Bagian perempuan tak dedah dada ni, nampak dada-dada. Budak-budak tadika duk pegang kain kat belakang. Kan, kain bukan main panjang. Kan, pegang kain. Kalau saya dah jadi budak tu bukan pegang, tarik tu kain tu, padam muka dia. Kan, ni ambil mana ni? Ambil mana? Belajar kat mana? Orang suruh datang dengan kuliah maghrib, bukan lama pun, bainal maghrib wal isyak, untuk kita mendapat pencerahan agama kita macam mana. Tak pergi tengok TV. Akhirnya TV tu jadi tok guru dia. Belajar melalui drama tu lah. Apa saja drama tu buat, dia buat lah dalam kehidupan dia. Akhirnya buat tidak ikut cara yang ulama ajar. Ni dari segi munakahatnya. Dan yang keempat, jinayat. Meletakkan undang-undang ada segala undang-undang yang lain. Kita kat 50 tahun lebih dah merdeka, tapi masih lagi tak berjaya meletakkan undang-undang Islam di atas sekali. Tak yang kata undang-undang, mahkamah syariah pun bukan atas sekali. Betul tak? Mahkamah syariah pun bukan atas sekali. Padahal syariah tu mana? Tu mahkamah Islam. Patut mahkamah Islam dan segala-galanya dia paling atas sekali. Tak boleh juga. Puluhan tahun kan. Jadi merdeka kok mana kita ni nak sambut ni merdeka bulan ni? Merdeka kok mana? Faham tak makna merdeka tu? Merdeka ni sebenarnya dia ditulis dalam tulisan Rumi, tulisan Jawi, bukan Rumi. Bukan MERDEKA, bukan merdeka. Tapi dia tulis mim ra ya dal kaf alif, merdeka. Kenapa dia tulis dalam tulisan Jawi ni? Kerana setiap huruf tu ada makna. Mim tu artinya mengikut, ra tu rasul, dal tu dan, ya tu yakin, kaf tu kepada, alif hujung sekali Allah. Jadi mim ra dal ya kaf alif merdeka artinya mengikut rasul dan yakin kepada Allah. Tu baru merdeka sebenar. Bukan merdeka berarak askar kita gebak. Merdeka sebenar ialah kita ni bebas untuk melaksanakan hukum hakam agama kita di atas tanah ni. Sebab tanah ni milik kita umat Islam, orang Melayu Islam. Tiba-tiba nak tanah milik kita, tapi nak buat satu-satu keputusan
Ikut mana jadi gitu? Itu sebenarnya kita belum sebenarnya merdeka yang sebenar dari segi makna hakikat sebenar. Kan? Merdeka laum je lah. Nak? Merdeka ni bebas daripada cengkaman, bukan cengkaman penjajah je, cengkaman kekafiran. Duduk beralih daripada cengkaman kafir, duduk di bawah cengkaman Allah. Nah, duduk di bawah payung Allah, duduk di bawah genggaman Allah. Ada. Kena pula ma'al hijrah pun dekat hari merdeka ni, biar kena. Merdeka tu atas jalan hijrah kita. Hijrah cara kafir, hijrah kepada cara Islam yang sebenar. Bebas untuk kita melaksanakan cara Islam kita yang sebenar. Macam sebagai contohlah dalam masalah wabak ni kan, betul lah, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu bila kita tak tahu. Nak kita rujuk pakar kesihatan. Tetapi kita kena letak juga barisan ulama depan sekali, dan keselamatan sahaja. Sebab Islam semua. Tapi Islam tu sebahagian cabang saja. Dia bukan payung, sebahagian cabang. Nah, sama tak dalam pelajaran kolej-kolej anak-anak kita mengaji nak. Kalau orang mengaji bidang engineering, bidang doktor, dia tak ada bidang agama. Kan? Saya bekas orang mengaji bidang engineering. Memang tak ada bidang agama. 6 tahun, 3 tahun diploma, 3 tahun degree. 6 tahun saya duduk di Perlis. Mujur tak jadi Wahbi. Kan? Duduk tak ada langsung subjek agama. Titah ni pelajaran tamadun Islam. Dia belajar bidang sejarah je. Sejarah macam mana Islam boleh berkembang tu. Tapi fardu ainnya tak ada. Tauhid, fiqh, tasawuf tak ada. Lepas tu tak pelik mahasiswa-mahasiswi keluar, kita tadi sifat 20 dia jawab. Tak boleh. Ada satu, tapi ni bukan mahasiswa lah. Ni dah pangkat nenek lah. Ada satu nenek tu dia datang jumpa Tok Guru saya. Dia tanya, Tok Guru, Tok Guru cerita tentang sifat 20. Dia pun tanya, sifat 20 natang apa? Natang ni kata. Maknanya tak tahu langsung apa tu sifat 20. Tak mengaji langsung soal akidah. Dan tuan, benda ni kita kena anggap berat, kena anggap penting. Biar anak kita, hari ni bila kita tak anggap pelajaran agama dia penting, memang anak kita berjaya dari segi dunia, hebat. Yang sulung doktor pakar, yang nombor 2 engineer buat jambatan Pulau Pinang yang baru ni, kan? Yang ketiga nak buat terowong tapi tak jadi, kan? Yang keempat hebat, semua anak dia ngaji luar negara ni. Cakap orang putih menyembur-nyembur mulut, hebat. Sampai cakap Melayu pula kekok. I tak biasa. Hebat sangat dia. Tiba-tiba bapak mati, boleh huruf anak. Anak ijazah PhD, master, pergi huruf. Macam mana? Kalau mati macam mana? Kaki ngadak. Yang sulung dia kata, based on science, dia kata kaki kena menghadap matahari. Yang bongsu pula kata dah, kaki ngadap bulan. Ngadap bulan pula. Dia tak kerti apa. Tak tahu macam mana nak buat. Suruh jadi imam solat jenazah, dia bantai dengan rukuk siap. Mujur mayat tak bangun. Dia apa? Tapi tengok belajar bahagian akademik kan main. Hebat. Dekan setiap semester. Kan? Kita tak nak macam tu. Dunia ni ala kadar sudah, tuan-tuan. Sebab dunia ni sementara. Tuan-tuan tengoklah apa yang dah jadi dengan dunia ni. Allah hantar wabak penyakit ni, Covid ni, apa jadi dah? Kalau segala ekonomi, apa nak? Kita hebat macam mana pun, Allah hantar satu penyakit yang tak boleh nampak dengan mata kepala. Satu penyakit tu je Allah hantar, habis jatuh. Ekonomi jatuh, negara besar-besar jatuh. Tak nampak lagi kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Duk pulun lagi dengan dunia, habis lah kita. Kan? Dunia ni bukan suruh tinggal terus, ambil lah. Tapi itu sudah awak makan minum jadilah. Lebih kurang sudahlah, kan?
Sebab apa? Sebab dia tak nampak yang perlu dijunjung adalah apa yang dibawa datang oleh Rasulullah SAW. Daripada segala perkara agama, contoh yang Syekh buat, dia kata semayang, puasa dan lain-lain lagi, perkara-perkara ibadat. Letaklah. Tapi kita jangan pesan ke anak sekadar semayang je. Kita kata apa buatlah, janji jangan tinggal semayang. Semayang kena. Betul dah ayat tu, tapi kurang tepat. Sebab semayang mata-mata semayang. Kalau semata-mata semayang, Allah tak bagi ancaman fawailul lil musallin. Allah kata neraka wel bagi orang yang semayang. Padahal dia semayang dah kan. Musallin tu orang semayang, neraka orang semayang. Macam semayangnya main-main, semayangnya tak ikut rukun, semayangnya tak betul, kok hentam habis. Ini yang berlaku hari ni. Sebab tu kita tak pelik, ramai ada je orang yang semayang, anak Melayu Islam. Yang tak semayang pun ramai juga. Tapi ada juga yang semayang, tapi semayang-semayang jahat juga perangai. Sebab dia tidak mendirikan semayang, dia cuma semayang. Sebab tu kalau kita baca dalam ayat Quran ataupun hadis Nabi, bila ada perkataan as-salah, maka sebelum perkataan as-salah tu akan ada perkataan qama atau aqimu. Aqimus salah. Kenapa disebut aqimu? Aqimu tu ambil daripada perkataan qama, yang iaitu artinya diri, mendirikan semayang. Dirikanlah solat. Kenapa disebut diri? Kerana haknya yang perlu ditegakkan, ada hak-haknya yang perlu didirikan, rukun-rukunnya. Bukan sekadar semayang ikut-ikut orang je dah. Kalau semayang ikut-ikut orang, dia tak jadi apa, dia jadi macam senaman je lah. Naik turun, naik turun, naik gerak gedegum tu. Kan gitu. Nak biar ada setiap dirinya tu apa maknanya, rukuk tu apa maknanya, sujud tu apa maknanya. Kenapa kita buat semua tu kan? Itulah berhajat kepada ilmu, bukan main dengan ilmunya. Bila ada buat tu, kita buat dengan kefahaman, bukan buat dengan ikut-ikutan. Kalau ikut kafir, ikut kita tengok itu mula-mula wabak ni mula tersebar dekat negara Cina. Bila umat Islam yang orang Cina Islam semayang kat masjid, Cina-Cina kafir yang bukan Islam ni diikut juga duduk belakang. Tu rukuk, dia pun rukuk kat tapi suara pendek. Kalau ikut mau setara kafir pun boleh ikut. Kita nak faham kenapa rukuk. Rukuk tu tanda apa? Sujud tu kenapa kita sujud? Biar jelas. Barulah kita buat tu dengan kefahaman, barulah dia akan timbul di hati ni. Barulah akan timbul nur, cahaya ibadat, cahaya Islam tu. Bila ada cahaya Islam, barulah dia terselamat daripada segala fitnah. Penyakit ni tak apa tuan-tuan, bukan kita nak kena Covid, tak, saya pun tak nak kan. Tapi kalau terkena gak, tak nak buat macam mana. Mungkin itu asbab kematian kita. Kalau tak Covid pun asbab lain Allah bagi, kencing manis, sakit jantung. Itu dah jadi asbab. Yang menjadi persoalan, bagaimana hujung kita bila bertemu dengan Allah nanti. Kita nak bawa apa? Itu yang menjadi soalan, bukan masalah penyakit ni kan. Kadang-kadang ni manusia cakap ni dia buat sungguh. Ada satu orang hantar kat dalam WhatsApp kan, hantar dekat dalam WhatsApp bukan hadis, bukan ayat Quran, tapi betul juga apa dia cakap tu, betul. Kita tengok dia, impak dia ada kesan lah. Dia macam dia tulis kisah dia lah. Dia kata satu hari tu dia nak pergi kedai. Dia kata, jadi dia turun daripada kereta, dalam dia tengah jalan kaki nak masuk ke kedai, dia baru perasan yang dia tak pakai mask, tak pakai pelitup muka ni. Tiba-tiba dia nampak kelibat polis, lampu biru-biru tu gitu. Kelang kabut dia berlari ke arah kereta sebab nak ambil mask, nak ambil pelitup muka. Takut dia, sebab apa? Takut kena saman 1,000. Dia pun tulis itu, takut, nanti melayang 1,000. Takut macam takut buat dosa besar, dia kata. Asan kat bawah tu, dia kata, tuan-tuan cuba bayangkan, kalaulah setiap dosa yang kita buat malaikat saman kita 1,000 macam kita nak buat.
Kita nak lambat-lambat semayang. Kita nak buat lebih kurang Islam. Kalau malaikat saman kita 1000 macam. Tapi bila manusia kata siapa tak ikut ni kena saman 1000, kita taat setaat-taatnya. Sebab apa? Sebab kita makrifah manusia, kita tak makrifah Allah. Allah kata mu tak semayang ni duduk dalam neraka sakar, dipecahkan kepala. Waduh. Nak tak tutup aurat ni dibakar dalam api neraka jahanam. Waduh Isa. Sebab neraka duit 1000 dia nampak ada. Jadi dia lebih kenal dunia, dia lebih kenal duit daripada kenal Allah. Takut dalam lubang kubur nanti bila malaikat munkar nakir tanya marrabbuka, siapa Tuhan kamu, dia pun jawab ringgit Malaysia. Sebab dia kenal ringgit Malaysia daripada Allah. Nak, dia takut duit dia melayang, dia tak takut Allah nak jauhkan dia daripada rahmat Allah. Tapi dia takut manusia lagi, takut dunia lagi. Tu. Jadi kita jangan sampai jadi macam tu. Bunyi dah. Jadi kita berhenti sakat ni dan kita sambung kuliah subuh esok ada. Di kuliah subuh di bahagian rukun macam mana dia punya susunan, makna Islam dan bahawasanya rukun iman. Nanti kita tengok bahagian rukun iman pula. Itu dah cerita makna iman, makna Islam. Okay, nanti kita tengok rukun iman dan juga rukun Islam pada kuliah subuh. Mudah ni mengaji zaman sekolah dulu. Cumanya dulu kita hafal je rukun tu. Tapi esok insya-Allah tu apa dia? Apa yang kita faham dengan setiap satu rukun yang kita imani tu, yang kita yakin dan kita percaya dalam hati tu. Jadi nak ngamai hafal rukunnya, setakat ngapal budak sekolah pasti boleh hafal. Jadi kita nak dengan kepahaman insya-Allah. Jadi kita sambung insya-Allah kalau diizinkan Allah pada kuliah subuh pada pagi hari esok selepas solat subuh insya-Allah. Jadi macam biasalah kuliah kita di belakang sana ada sedikit produk jualan untuk membantu pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Berwas Perak. Dipakat-pakatlah tuan-tuan membeli sambil menderma kan. Sebabkan dah 4 bulan tak kuliah, maknanya kena beli banyak malam ni. Macam 4 bulan punya belilah kena. Jadi insya-Allah pakat-pakatlah membeli sambil menerma. Jadi sekadar tu dulu pada malam ni, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.